Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 8 Disember 2020. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Faratul Lasyat Osman. Berikut adalah paparan utama malam ini. Teka-teki penyandang jawatan Menteri Besar Perak belum terjawab. Mahkamah Persekutuan tolak permohonan Azila Hadri semak semula hukuman mati. Lebih separuh daripada 101,385 individu yang hilang pekerjaan setakat 3 Disember lalu kini hanya memiliki pendapatan di bawah RM2,000 sebulan. Ia sekaligus meletakkan mereka di bawah kategori miskin dan miskin tegar. Berucap di Dewan Rakyat, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, untuk itu kerajaan memberi tumpuan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menangani kemiskinan rakyat di bandar dan di luar bandar. Kerajaan akan sentiasa fokus kepada agenda pembasmian kemiskinan dalam Pelan Pembangunan Negara. Sebagai antara lain adalah bantuan sosial seperti 2.2 bilion yang telah diperuntukkan untuk bantuan keuangan bulanan persekutuan untuk tahun 2021 berbanding dengan 1.5 bilion pada tahun ini seperti bantuan pada OKU dan lain-lain kumpulan. Kerajaan juga telah pun meneruskan program bantuan sehari hidup yang memberikan manfaat kepada 45 juta orang penerima dengan peruntukan berjumlah 5 bilion ringgit dalam tahun 2020. Memberi jaminan kerajaan pimpinannya komited dalam membasmi kemiskinan dan sentiasa memantau situasi itu dalam kalangan rakyat. Tan Sri Muhyiddin memaklumkan satu jawatan kuasa khas Kabinet yang dipengerusikannya sendiri telah diwujudkan pada September lalu. Istiadat angkat sumpah Menteri Besar Perak baharu hanya akan dilaksanakan selepas Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yakin senarai nama calon yang dipersembahkan memiliki majoriti mudah sokongan ahli DUN. Perkara itu dimaklumkan Ahli Dewan Negara Perak, Datuk Seri Anwar Zaini. Hingga Yang Mulia diperkenan yakin sudah ada mana-mana pihak yang mempunyai majoriti mudah barulah istiadat akad sumpah boleh dilaksanakan. Oleh kerana itu, Duli Yang Mulia belum dapat diyakinkan oleh mana-mana pihak. Kita akan tunggu sampai mereka telah bersedia dengan meyakinkan Duli Yang Mulia dan Duli Yang Mulia berpuas hati sudah ada majoriti mudah untuk menubuhkan kerajaan. Setakat ini, Sultan Nazrin masih belum memperkenan senarai nama calon Menteri Besar baharu yang dipersembahkan kepada baginda. Pagi tadi, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menerima menghadap Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Kinta Ipoh. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid tiba pada pukul 9.58 pagi bagi menyembah maklum beberapa senarai calon Menteri Besar baharu untuk diperkenan. Sembahkan surat memohon untuk berkenan bagi mempertimbangkan calon Menteri Besar Perak. Pengumuman untuk nama calon Menteri Besar Perak itu akan dibuat oleh Tuanku sendiri. Pada sebelah petang, pemimpin-pemimpin dari parti PKR, DAP dan Amanah pula dilihat tiba di Istana Kinta bagi menghadap Sultan Perak. Pengerusi PKR Perak, Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak tiba di perkarangan istana pada pukul 2.55 petang diikuti pengerusi DAP Perak Ngah Ming. Turut kelihatan pengerusi Parti Amanah Perak, Datuk Asmuni Alwi yang tiba pada pukul 3.06 petang. Datuk Asmuni yang ditemui memaklumkan tiada nama calon Menteri Besar dikemukakan oleh Pakatan Harapan. Kita ucapkan terima kasihlah kepada Tuan sampai ada berita yang baik kemudiannya.
Dalam pada itu, menurut Pesuruh Jaya PAS Negeri, parti itu membatalkan menghadap Sultan atas arahan pucuk pimpinan PAS Pusat. Susulan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang tidak kelihatan memasuki Istana Kinta untuk menghadap Sultan Perak siang tadi. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Perak itu dalam satu kenyataan menjelaskan bahawa Bersatu Perak sehingga kini masih belum memohon untuk menghadap Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Menurut kenyataan media, beliau memaklumkan yang Bersatu Perak tidak menerima titah untuk menghadap Sultan Perak secara rasmi dari pihak istana seperti mana dilaporkan media. Baik, mesyuarat Dewan Tertinggi BN diteruskan malam ini seperti dijadualkan. Ia fokus tertumpu kepada situasi terkini penubuhan Kerajaan Negeri Perak. Perkembangannya bersama wartawan Gilbert Robert langsung dari PWTC. Silakan. Tes. Baik, terima kasih. Saya kini berada di WTC, lokasi berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional bagi membincangkan perkembangan semasa berhubung pelantikan Menteri Besar Perak yang baru. Terdahulu di Perak, beberapa individu yang merupakan pimpinan tertinggi parti masing-masing telah menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Kinta. Ianya termasuklah Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi yang antara yang terawal menghadirkan diri. Selain itu, PAS juga dijadual menghantar adun mereka menghadap Sultan Perak sekitar jam 3 petang. Bagaimanapun telah membatalkan rancangan tersebut, katanya berpunca atas arahan pucuk pimpinan parti. Pemimpin Pakatan Harapan PH juga telah pergi menghadap Sultan Perak, antaranya Ahli Parlimen Teluk Intan iaitu Nga Koming dari DAP. Bekas timbalan Speaker Dewan Rakyat itu kemudiannya menyatakan pendirian DAP sanggup bekerjasama dengan UMNO bagi membentuk kerajaan perpaduan di negeri Perak. Pengerusi Badan Pimpinan Bersatu Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, bekas Menteri Besar pula petang tadi menjelaskan menerusi kenyataan belum memohon menghadap Paduka Seri Sultan dan tidak menerima titah menghadap setakat ini. Sedikit sorotan pula, semalam telah berlangsung di lokasi ini juga mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi UMNO dipengerusikan Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan melalui Setiausaha Agongnya Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan keputusan agar kerjasama Perikatan Nasional Perak yang melibatkan adun UMNO, PAS dan Bersatu untuk terus dipertahankan. Di lokasi berbeza juga, Kepimpinan Bersatu telah mengadakan mesyuarat dipengerusikan oleh Presidennya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Setiausaha Agong Datuk Seri Hamzah Zainuddin selepas itu mengeluarkan kenyataan menjelaskan bahawa Bersatu sebulat suara bersetuju untuk memperkukuh kerjasama parti itu bersama dengan PAS menerusi Perikatan Nasional. Katanya ini demi kerjasama mengekalkan kestabilan politik di peringkat negeri dan juga di peringkat nasional. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak Datuk Sarandi Muhammad juga adun kuartal tanpa dikatakan antara calon Menteri Besar Perak yang baru menggantikan adun cendeриang Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang meletak jawatan Sabtu lalu. Namun keputusan ini belum lagi dimuktamadkan. Jadi setakat yang kita sedia maklum, tiada istiadat angkat sumpah Menteri Besar Perak baru. Biarpun maklumat awal mengatakan ia dijadual berlangsung sekitar jam 4.30 petang tadi dan media masih lagi menunggu masa dan tarikh yang baru. Kelihatan di sekitar kawasan Menara Dato' On PWTC ini adalah Presiden MIC Tan Sri S. Vigneswaran, di mana Menteri Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Arthur Joseph Kurup dan juga Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajidi Dusuki. Jadi kami akan terus memantau perkembangan mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional malam ini dan dijangka akan terus menekankan isu memperkukuhkan sokongan menerusi kerjasama antara rakan-rakan komponen dalam Perikatan Nasional seperti yang dinyatakan semalam. Saya kira itu saja dapat saya kongsikan buat masa sekarang. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Gilbert atas laporan itu tadi. Baik, kita beralih ke perkembangan situasi semasa COVID-19. Kes sembuh hari ini 1,750 menjadikan jumlah kumulatif kes pulih 64,056 kes. Kes positif pula 1,012 kes menjadikan jumlah kumulatif kes positif 75,306 kes. Ya, 4 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 388 kes. Dan berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.
Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah turut memaklumkan 2 kluster baru dikenal pasti bagi kluster seruling melibatkan daerah Kelang, Hulu Selangor dan Petaling di negeri Selangor. Sejumlah 2,267 individu telah disaring sehingga hari ini dengan 109 kes telah dikesan positif COVID-19. Sementara kluster kedua pula adalah kluster Tapak Bina Darul melibatkan daerah Titiwangsa, Ceras dan Lembah Pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, daerah Petaling, Sepang, Kuala Langat dan Kelang di negeri Selangor serta daerah Seremban di negeri Sembilan. 240 individu telah disaring dengan 14 kes positif COVID-19. Malaysia Australia komited menyediakan fasiliti perubatan dan vaksin yang selamat menerusi perkongsian penyelidikan dan pembangunan saintifik secara bersama. Jalinan kerjasama itu bagi mengurangkan impak terhadap kesihatan, sosial dan ekonomi serantau akibat pandemik berkenaan. Menerusi satu kenyataan bersama, Kementerian Luar Malaysia dan Australia berpandangan dunia perlu menyelaraskan satu tindak balas secara bersama dalam usaha memulihkan situasi semasa semua negara yang terjejas. Perkara itu dibincangkan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan Senator Marise Payne menerusi mesyuarat Kementerian Luar kali ketiga yang diadakan secara maya. Dalam pada itu, Datuk Seri Syamuddin menyambut baik bantuan bernilai $500 juta di bawah inisiatif vaksin serantau dan keselamatan kesihatan Australia untuk Asia Tenggara dan Pasifik. Selain itu, kedua-dua negara akan terus mengukuhkan hubungan perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan ekonomi dan melahirkan peluang pekerjaan. 182 individu ditahan semalam kerana ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. 181 daripada mereka di kompaun dan seorang lagi direman. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, antara kesalahan dikesan ialah gagal mengamalkan penjarakan fizikal dan tidak memakai pelitup muka. Ada juga premis didapati tidak menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan. Dalam operasi Benting pula, 31 pendatang asing tanpa izin dicekup. Turut dirampas 3 kenderaan darat dan sebuah bot. Mahkamah Persekutuan menolak permohonan semakan bekas anggota Unit Tindakan Khas Azilah Hadri terhadap sabitan dan hukuman mati kerana membunuh wanita Mongolia Altan Tuya Sharibu pada tahun 2006. Panel 5 hakim diketuai Hakim Besar Malaya Tan Sri Azhar Muhammad memutuskan tidak terdapat ketidakadilan dalam kes tersebut. Hakim Tan Sri Azhar berkata penekanan Azilah berhubung wujudnya bukti dia menerima arahan pihak ketiga untuk melakukan pembunuhan itu tidak membawa kepada situasi luar biasa yang memerlukan semakan. Azilah memohon untuk mengetepikan sabitan dan hukuman mati yang diputuskan Mahkamah Persekutuan pada 13 Januari 2015 dan memohon perintah untuk perbicaraan semula. Terdahulu, panel 5 hakim sama menolak permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mencelah dalam permohonan semakan Azilah. Hakim Tan Sri Azhar bagaimanapun berkata, Peguam Datuk Seri Najib Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah bebas untuk hadir di mahkamah sebagai pemerhati bagi pihak beliau dalam permohonan semakan itu. Anggota polis didakwa paksa pasangan kekasih lakukan hubungan seks dan rakam insiden. Paparannya seketika nanti. Anggota polis ditahan kerana didakwa melakukan seks oral, mencabul dan memaksa pasangan kekasih melakukan hubungan seks. Anggota penguatkuasa itu turut dituduh merakam kegiatan terbabit selain memeras ugut dan mencederakan mangsa.
Menurut Ketua Polis Kelantan DCP Syafiqin Mamat, kejadian berlaku Jumaat lalu di Pengkalan Cepa, Kota Baru. Ketika insiden, anggota berpangkat Lance Corporal dan konstebel itu sedang melakukan rondaan dan terserempak pasangan kekasih berada dalam sebuah kereta di tepi jalan. Suspek kemudiannya menumbuk salah seorang mangsa dan meminta sejumlah wang supaya mereka tidak dirujuk ke pejabat agama. Mangsa wanita dipaksa melakukan seks oral dan dicabul ketika kekasihnya mengambil wang di mesin ATM. So, kita tidak akan kompromi dan siasatan masih berjalan. Jadi sekarang bila kita tangkap dua anggota ni untuk mengesahkan betul tak betul dakwaan yang dibuat. Sekiranya betul, kita tidak akan kompromi. Kita akan ambil tindakan. Dia mendakwa pasangan itu melakukan seks dan anggota ini untuk rakam. Kedua-dua anggota itu direman seminggu manakala mangsa dihantar ke hospital untuk pemeriksaan kesihatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 377C, 354 dan 384 Kanun Kesisaan. Melakukan provokasi sehingga berlaku petikaman lidah sebagai tanda protes. Itu tindakan pemilik kilang haram terhadap pegawai Majlis Perbandaran Selayang MPS yang merobohkan kilang haram milik mereka di Rawang, Selangor. Laporan wartawan Atikah Ismail. Demikian situasi tegang yang berlaku antara pegawai MPS dan pemilik kilang haram sebelum perobohan struktur diteruskan. Dalam operasi ini, 2 kilang dirobohkan melibatkan kilang jentera berat dan kilang kitar semula serta 1 kandang lembu. Ini satu daripada 3 kilang ataupun premis perniagaan yang dirobohkan hari ini dan saya difahamkan 20 ekor lembu dan 2 reban ayam disita. Pada awalnya pemilik kilang cuba melakukan provokasi dan berdegil untuk dirobohkan, namun operasi tetap diteruskan oleh Majlis Perbandaran Selayang. Yang di-Pertua MPS, Syamsul Syahril Badliza Muhammad Nur berkata, notis diberikan kepada pemilik kilang sejak September lalu namun tidak diberi perhatian. Pejabat Tanah Seri Malukan telah mengeluarkan beberapa kali notis dan juga termasuk juga MPS lah. MPS juga dah mengeluarkan beberapa notis supaya mereka mengosongkan kawasan ini. Tapi mereka engkar lah dengan arahan yang kita berikan dan hari ini kita buat operasi perubahan di mana di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara. Setakat ini, sebanyak 6 daripada 8 kilang haram di Selangor yang gagal mendapatkan kelulusan MPS telah dirobohkan. Bakinya akan dirobohkan dalam masa terdekat. Baik, sekarang ini di belakang saya merupakan Sungai Rawang, 10 meter tidak jauh dari ketiga-tiga kilang yang dirobohkan hari ini. Baik, kalau kita tengok di belakang ini, air sungai sudah mula keruh dan tebing sungai ini juga sudah ditutupi dengan sampah sarap. Jadi demi memastikan isu pencemaran air sungai tidak berulang, penguatkuasaan perobohan kilang ini akan terus dipergiat. Atikah Ismail, Berita RTM. Pembuangan air kolam ternakan ikan keli secara haram dikenal pasti punca pencemaran bau yang mengakibatkan Loji Rawatan Air LRA Rantau Panjang dan LRA Sungai Selangor Fasa 1, SSP 1, 2 dan 3 terpaksa dihenti tugas kira-kira 11.30 malam tadi. Sekaligus menyebabkan hampir 900,000 akaun pengguna terjejas. Wartawan Firdaus Mokhtar melaporkan. Sebaik menerima maklumat, RTM terus bergegas ke lokasi bersama skuad Pantas Lembaga Urus Air Selangor, LUAS, PDRM, Majlis Daerah Hulu Selangor dan Jabatan Alam Sekitar. Turut serta Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Pelancongan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau dan Hal Ehwal Orang Asli Selangor, Hi Lui Sian. Perjalanan ke kolam ikan keli ini sejauh 8.7 km melalui laluan berliku memakan masa hampir setengah jam dari LRA Rantau Panjang, Rawang. Terdapat 57 kolam ikan keli kesemuanya milik Pinang Kasturi di kawasan seluas 46.1 hektar yang beroperasi tanpa lesen sejak 2004 dengan pajakan 99 tahun. Setelah diperiksa, didapati salah satu kolam melepaskan air kotor ke Sungai Selangor bagi tujuan pengeringan kolam untuk mengurangkan bau sejak 7 hari yang lalu. Bagaimanapun, pemilik kolam menafikannya.
dia memang menafik lah. Dia menafik, kata dia ada buat treatment sebelum dia keluarkan, buangkan air itu dicari. Dia kata tak ada. Dia memang menafikan. Tapi semalam pagi ni kita dapati memang ada discharge terus ke Sungai Selangor. Luas memberikan kelonggaran tempoh kepada pemilik kolam untuk memindahkan ikan keli di kesemua kolam yang dianggarkan 400 hingga 600,000 ekor satu kolam. Luas akan membuka peta siasatan di mana kita akan merujuk kepada Seksyen 79 Akta yang kita baru lulus di Sidang Dewan Negeri. Iaitu kalau disabit kesalahan, premis tu, tuan punya premis akan dihadap ke mahkamah dengan hukuman minimum 200,000, maksimum 1 juta. Dan juga di penjara tidak kurang 3 tahun. Dan atau kedua sekali lah. Permis terlibat akan ditutup dan disita serta-merta serta bakal dirobohkan oleh Majlis Daerah Hulu Selangor. Laporan Firdaus Mokhtar untuk Berita RTM. Jumlah tiket bas ekspres yang terjual meningkat sejak semalam selepas perjalanan rentas negeri kembali dibenarkan. Perkembangan terbaru itu melegakan majoriti pengusaha dan pemandu bas yang terjejas punca pendapatan akibat COVID-19. Enggan mengambil risiko, penumpang dan pemandu bas dikehendaki patuh prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Kalau boleh penumpang kena ada mas sejahtera. Itu untuk diorang juga, bukan untuk kita. Kita hanya menjaga diorang saja. Jadi tak ada mas sejahtera, jadi kita tak boleh nak benarkan diorang naik bas. Kita kena tegas. Pasal benda ni kita tak tahu. COVID ni kita tak tahu. Diorang benda ni orang cakap apa? Ibarat macam musuh yang kita tak nampak. Jadi bila diorang tak ada mas sejahtera ni, diorang nak scan, kita tak boleh nak benarkan naik. Ya, syarikat pun dan juga semua yang mengekalkanlah, orang cakap masih buat pembersihan cleaner dekat depo masing-masing. So kita pun sebagai pemandu pun tak risaulah. Penumpang yang ditemui di Terminal Bersepadu Selatan TBS menyambut baik kebenaran rentas negeri. Bagaimanapun, mereka berharap SOP ketat terus dikuatkuasakan bagi menjamin keselamatan semua. Syukur Alhamdulillah sebab tak payah lagi nak pergi ambil kebenaran daripada pihak polis untuk saya rentas negeri lah. Takut tu mungkin takut risau juga kalau duduk rapat-rapat kan. Untuk kerajaan punya inisiatif ni baguslah. Masa saya datang kat sini pun polis pada check, tegur macam mana guna mask, mana yang tak betul lah. Jadi itu yang merisaukan. Ada masing-masing lah pemikiran masing-masing kan. Fikir macam mana nak avoid, nak elakkan COVID ni kan, virus ni merebak antara kita kan. Jadi sama-sama jaga kita lah, sama-sama kiranya bertimbang rasa lah. Kesian kat yang sebelah ke apa dalam tu kan, yang tak kena, tak dapat, yang jaga betul-betul. Bermula semalam, tiada lagi sekatan jalan raya oleh pihak polis di kawasan PKPB dan PKPP. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di saat ini, laut di rantau negeri kita masih lagi bergelora. Angin bertiup kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga, yang mana amaran ini juga melibatkan kawasan perairan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, begitu juga di negeri Sarawak dan juga di barat di negeri Sabah, yang mana laut boleh mencecah setinggi 4.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan negeri selaut, aktiviti menangkap ikan, perkhidmatan feri, begitu juga pada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak.
Amaran ini berkat kuasa sehingga ke 9 Disember 2020. Keadaan cuaca semasa pada ketika ini berdasarkan paparan gemar radar, alhamdulillah di selatan semenanjung Malaysia dalam keadaan baik, tiada hujan pada ketika ini. Di semenanjung Malaysia, hujan di satu tempat kini hanya berlaku di negeri Perak melibatkan daerah Kuala Kangsar, Kampar dan juga Kinta. Keadaan ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Menjelang ke esok pagi, insya-Allah hujan renyai akan berlaku di kawasan pesisir pantai melibatkan di negeri Selangor, begitu juga di pesisir pantai di negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Keadaan berbeza pula berlaku pada ketika ini di negeri Sabah. Hujan berserta rebut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku melibatkan bahagian Sandakan, Kudat, Pantai Barat, pedalaman, begitu juga wilayah Persekutuan Labuan. Bagi negeri Sarawak, pada ketika ini hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku di bahagian Limbang. Keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Di bahagian-bahagian lain di negeri Sarawak buat masa kini dalam keadaan mendung dan menjelang ke esok pagi, insya-Allah kita jangkakan bagi kedua-dua negeri tiada hujan akan berlaku. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada daging babi ditemukan di gudang daging di Senai seperti yang ditulang. Paparannya seketika nanti. Baik, bermula 1 Januari 2021, peranti rokok elektronik, bukan elektronik dan cecairnya termasuk cecair vape tanpa nikotin akan dikenakan duti eksais. Duti melibatkan pengimportan dan pelepasan daripada pengilang tempatan. Menurut Ketua Pengarah Kastam, Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir, pengilang tempatan dikenakan bayaran lesen RM4,800 setahun, manakala lesen gudang melibatkan bayaran RM2,400 setahun. Permohonan lesen boleh dibuat di Pejabat Kastam Negeri sebelum 15 Disember ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP telah melaksanakan pemeriksaan dan penguatkuasaan terhadap peruncit, pemborong dan pengedar produk daging sejuk beku di seluruh negara bagi mengelak aktiviti kartel daging import haram. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantar Linggi berkata, siasatan awal terhadap gudang di Senai yang didakwa terbabit dalam kegiatan kartel dan penipuan logo halal tidak menemui daging babi. Bagaimanapun ujarnya, pegawai penyiasat masih dalam proses mengumpul bukti menerusi keterangan saksi selain mendapatkan maklumat dan dokumen daripada agensi berkaitan. Tindakan awal kerajaan untuk menangani isu ini adalah dengan mengeluarkan arahan kepada pejabat KPDN-HEP seluruh negara pada 4 Disember 2020 untuk menjalankan pemeriksaan dan penguatkuasaan terhadap peruncit, pemborong dan pengedar produk daging sejuk beku. Pemeriksaan dijalankan secara bersepadu dengan agensi lain khususnya dengan pegawai-pegawai daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Bermula dari 4 hingga 6 Disember 2020, sejumlah 128 premis telah diperiksa dan tiada tindakan kes diambil selain kes awal di Johor itu.
Menurutnya, kes akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya selepas siasatan selesai untuk tindakan selanjutnya. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim meminta agar jumlah hari persidangan bagi Dewan Negara ditambah kepada 2 hari lagi. Perkara tersebut dibangkitkan pada mesyuarat penyelarasan dan persiapan bagi mesyuarat ketiga, penggal ketiga Dewan Negara hari ini. Menerusi kenyataan medianya, Tan Sri Dr. Rais berkata, tambahan hari tersebut bagi membolehkan lebih ramai ahli Dewan Negara mengambil bahagian dalam perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 serta urusan-urusan kerajaan yang lain. Ketika ini, tarikh persidangan Dewan Negara adalah dari 16 Disember 2020 hingga 23 Disember. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima watikah pelantikan daripada 12 ketua perwakilan asing ke Malaysia di Istana Negara. Mereka terdiri 9 duta besar dan 3 pesuruh jaya tinggi. Duta-duta besar terbabit termasuk Sami Rafael Laino dari Finland. Selain itu, Kirsten Rosenbold Gillen dari Denmark, Dr. Petra Ponvex Pena dari Hungary dan Dr. Peter Christoph Blomeyer dari Jerman. Turut menerima watikah pelantikan adalah Duta Besar dan Ketua Delegasi Kesatuan Eropah, Michaelis Rokas Hermono dari Indonesia, Tran Veit Thai dari Vietnam, Roland Gelharagut dari Perancis dan Diego Velasco von Pilgrim dari Chile. 3 pesuruh jaya tinggi pula ialah Pam Chong Dun dari New Zealand, Jagdishwar Goberdon dari Mauritius dan Muhammad Gholam Sarwar dari Bangladesh. Malaysia terus merekodkan pertumbuhan negatif bagi prestasi pelancongan negara. Bagi tempoh Januari hingga September tahun ini, Malaysia hanya menerima ketibaan 4,299,419 pelancong antarabangsa berbanding 20.1 juta pelancong bagi tempoh sama tahun lalu. Ia merupakan penurunan sebanyak 78.6%. Statistik tersebut diumumkan oleh Tourism Malaysia menerusi kenyataan medianya. Dari segi perbelanjaan pelancong, Tourism Malaysia memaklumkan Malaysia merekodkan 12.6 bilion iaitu penurunan 80.9% berbanding 66.1 bilion bagi tempoh sama pada 2019. Perbelanjaan per kapita pula mencatat penurunan sebanyak 10.7% daripada 3,289.30 tahun lalu kepada 2,938.40 tahun ini. 10 pasaran utama ke Malaysia masih didominasi negara-negara yang sama iaitu Singapura, Indonesia, China, Thailand, India, Brunei, Korea Selatan, Jepun, Australia dan Filipina. Setiap pasaran mengikut rantau menunjukkan pertumbuhan negatif melebihi 70%. Bagi suku ketiga tahun ini, Malaysia terus mencatatkan penurunan ketibaan pelancong asing berikutan penutupan sempadan negara sejak 18 Mac yang merupakan langkah proaktif kerajaan untuk membendung penularan pandemik COVID-19. Menurut sumber Persatuan Pelancongan Asia Pasifik PATA, Thailand, Singapura, Vietnam dan Indonesia turut mencatatkan pertumbuhan negatif melebihi 70%. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM sasar trafik penumpang bakal pulih pada 2021 di antara 94.2 dan 100.3% tahun ke tahun. Ini bersamaan 51.7 hingga 53.3 juta ketibaan penumpang bagi tahun depan. MAVCOM menerusi satu kenyataan menyebut syarikat-syarikat penerbangan dijangka dapat meningkatkan kapasiti tempat duduk secara beransur-ansur. Ini susulan langkah penamatan Sekatan Perjalanan Antarabangsa pada tahun 2021. Namun jangkaan itu berdasarkan kepada prestasi industri. Ia bergantung pada pelbagai faktor luaran termasuk penyelesaian terhadap isu pandemik COVID-19, langkah-langkah diambil untuk penjagaan kesihatan awam dan tingkah laku pengguna.
manakala tambang purata oleh syarikat penerbangan Malaysia telah menurun kepada RM275 pada suku ketiga berbanding dengan RM369 pada suku kedua 2020. Ini disebabkan kesemua syarikat penerbangan dibenarkan beroperasi dengan kapasiti penuh tanpa melaksanakan peraturan jarak jauh dalam penerbangan dan tawaran harga promosi tiket penerbangan. Malaysia Airports Holding Berhad MAHB melanjutkan pakej bantuan khusus kepada semua peruncitnya dengan ribat sewaan sehingga 30% bermula Januari 2021. Pakej bantuan itu merupakan langkah tambahan kepada program penetapan semula komersial yang memberikan ribat sewa 100% bermula Julai lalu hingga bulan ini. Mulai 2021 dan selanjutnya, peruncit sedia ada akan hanya dikenakan sewa berdasarkan kadar pertumbuhan penumpang sebenar di lapangan terbang. Ketua Pegawai Eksekutif MAHB, Datuk Muhammad Syukri Muhammad Saleh berkata, pakej bantuan itu diperkenalkan setelah mendapat maklum balas daripada penyewa yang mengalami masalah aliran tunai. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan malam ini kita akan bersama dengan Azam. Ya, silakan. PKP tidak jejaskan pendapatan para atlet dan jurulatih. Dua seteru utama bola sepak kembali bertemu. Baik, terima kasih Faris dan Farhatun. Segmen sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Tiada pemotongan allowance latihan serta gaji para atlet dan jurulatih negara dilakukan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac lepas. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal berkata, walaupun latihan dilaksanakan dengan pendekatan kuarantin sejak Julai lalu, namun kebajikan atlet negara tetap dijaga. Menurut Wan Ahmad Faisal, KBS menerusi Majlis Sukan Negara MSN dan Persatuan Sukan Kebangsaan PSK serta badan sukan lain seperti Majlis Olimpik Malaysia sentiasa berusaha meningkatkan prestasi atlet negara dan tidak pernah mengabaikan kebajikan mereka dalam apa jua keadaan. Tambahnya, atlet yang menjalani program latihan sepenuh masa ditawarkan pakej meliputi allowance latihan bulanan, kemudahan makan dan penginapan, pertandingan secara dalam talian atau simulasi, peralatan latihan dan pertandingan, kepakaran jurulatih serta perkhidmatan sains sukan. Penularan COVID-19 juga telah menjejaskan pelaksanaan latihan atlet pelbagai peringkat. Namun MSN dengan kerjasama PSK dan ISN telah melaksanakan pelbagai program selaras dengan SOP MKN bagi memastikan prestasi atlet tidak merudum. Wan Ahmad Faisal berkata demikian ketika sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat. Pasukan Pahang menggugurkan 5 pemainnya bagi menghadapi saingan Liga Malaysia 2021. Mereka adalah penjaga gol Syarbini Alawi Ramli, Muhammad Gopi Rizki Ramachandra dan Ardinesh selain Faisal Abdul Halim dan Nik Sharif Hafsifi Muhammad Lazim. Pengurus skuad Tok Gajah, Datuk Muhammad Sofian Awang yang mengesahkan perkembangan itu berkata kontrak 5 pemain berkenaan tidak dilanjutkan. Menurutnya, pasukan Pahang kini sedang berusaha mendapatkan pemain baharu terutama bagi posisi penjaga gol, jentera tengah dan pertahanan. Datuk Muhammad Sofian turut mengesahkan 12 pemain yang pernah beraksi dalam skuad Piala Presiden Pahang dan bekas Presiden Shahzan Muda sudah dipilih untuk menyertai sesi latihan bersama skuad itu. Katanya hanya 5 pemain akan disenaraikan dengan sesi pemilihan dilakukan secara tertutup pada pertengahan bulan ini. Gara-gara RM4,000 sumbangan penonton untuk melakukan aksi berbahaya, seorang YouTuber memaksa teman wanitanya yang hamil melakukan aksi bahaya sehingga meragut nyawa. Styles Refley memaksa Valia memakai pakaian dalam di luar rumah dengan suhu ketika itu di bawah 0 darjah Celsius. Valia dibiarkan berada di luar rumah mereka yang terletak di Moskow selama 15 minit. Meskipun mengetahui keadaan teman wanitanya kritikal dalam cuaca dingin, Styles masih tetap meneruskan penstriman secara langsung.
Di pusat bandar Sao Paulo, Brazil pula seorang anggota polis mengacukan pistol pada rakan setugas kerana terlambat pulang dari makan tengah hari. Insiden dirakam oleh orang awam yang terkejut melihat kelakuan anggota itu ketika bertugas di tempat awam. Laporan media tempatan menyebut Felipe do Nascimento berang dengan rakan setugasnya Marcio Simao yang terlewat 5 minit. Polis tentera dalam satu kenyataan mengumumkan Felipe dan Marcio digantung tugas susulan insiden. Para pelajar sekolah di China dipaksa menghempas telefon bimbit ke lantai sekuat hati selepas didapati membawa alat peranti itu ke sekolah. Video tular di media sosial menunjukkan 3 pelajar berkenaan diarahkan guru mereka berbuat demikian mengikut giliran beberapa kali sehingga alat peranti itu hancur. Kejadian itu hanya diketahui umum selepas seorang individu memuat naik video tersebut di media sosial China Weibo. Pihak berkuasa tempatan sedang menyiasat kejadian itu dan dipahamkan sekolah terbabit mengenakan larangan terhadap pelajarnya daripada membawa telefon bimbit ke dalam kelas agar fokus dalam sesi pembelajaran. Keperitan tidak mempunyai pendapatan tetap hampir 9 bulan memberi kesan yang besar terhadap pemuzik tanah air. Pelbagai kerja dan usaha dilakukan demi mencari rezeki walaupun berubah kehidupan 360 darjah. Pemain drum ekspedisi Saiful Rizla Kamarudin atau Lola terpaksa berniaga bersama rakan pemuzik lain bagi menyara keluarga. Kita cuba buat delivery pun tak banyak yang support. Jadi kita dah sebenarnya dah tak boleh nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Dan sebenarnya sekarang ni saya dah tak berniaga dah kat sini. Saya dah tak berniaga. Saya dah tak boleh nak komit dengan orang pasal saya dah tak ada sumber lagi nak tolong orang. Bayar kedai, bayar pekerja, itu pun tak ramai. Yang tukang buat air pun diorang pun cari duit juga. Kita pun nak kena bayar gaji diorang buat kerja kan. Sampai tahap tu. Ini saya ni sebenarnya nak bagi tahu kesepitan kita orang musician ni yang daripada ada kerja sampai tak ada kerja, sampai tak tahu nak buat apa, tak tahu nak berniaga, cuba juga buat. Baik, penyanyi dari Indonesia Tia Arifin muncul dengan single pertama di Malaysia berjudul Bagaikan Mutiara. Lebih istimewa, lagu itu mendapat sentuhan lirik oleh suaminya Ashraf Khalid bersama Ahmad Jeffney. Bagaikan Mutiara merangkumkan kembara perjalanan hidup dan kerjaya wanita kelahiran Palembang ini. Tia adalah orang yang suka mengabadikan suatu momen atau perjalanan. Dan Alhamdulillah Tia dengan Ashraf sudah 5 tahun berkahwin. So Tia rasa dalam masa yang tepat untuk Tia merangkumkan sebuah kisah Tia daripada Sumatera ke Malaysia. Kisah cinta, perjuangan kita untuk mencapai sama-sama dengan sebuah lagu. Dengan sebuah lagu iaitu Tia bagi judul Bagaikan Mutiara. Baik, berita perdana edisi 8 Disember 2020 berakhir di sini. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Paling utama, amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Assalamualaikum. Salam hormat, jumpa lagi.